Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kita kumpul pada malam ini solat maghrib berjemaah. Allah Ta'ala jadikan solat maghrib kita sebagaimana janji Nabi SAW sebagai pembersihan bagi dosa-dosa kita. Menyatakan dalam hadis yang sahih menyatakan misal solat 5 waktu ada seperti sebatang sungai yang mandi di hadapan rumah seorang yang dia mandi 5 kali setiap hari. Dan maka Nabi kata kepada para sahabat, adakah mungkin akan ada lagi daki pada badan orang berkenaan, dua kaum daran daki? Maka Nabi kata, para sahabat kata tidak. Nabi kata bagi demikianlah solat 5 waktu membersihkan seorang. Itu yang kita kejar daripada solat kita. InsyaAllah SWT makbulkan harapan kita. Amin. Baik. Jadi insyaAllah pada malam ni kita akan ambil tajuk yang penting sebenarnya. Kita semua ni bermazhab Syafi'i. Cuma saya perhatikan ialah kerana kita ada peringkat berbeza. Ada orang yang belajar, ada orang awam. Yang belajar, insya-Allah kita berikan buku, maklumkan mana rujukan dan sebagainya, dia akan jumpa. Adapun orang awam kebanyakannya kadang-kadang ikutlah ustaz cakap apa. Walaupun sebenarnya kadang mungkin ustaz tu cakap bukan mazhab Syafi'i pun. Yang ini kadang kesilapan yang berlaku. Ala kulli hal, kehidupan kita sentiasa belajar. Seorang manusia ni kena faham bahawa dia memperbaiki diri dia setiap hari. Mana apa maklumat yang dapat, ilmu yang diterima, dia gunakan ilmu tersebut dan maklumat berkenaan untuk baiki diri dia, dan bukannya dia bertegas di atas satu kedudukan yang dia tak pasti akan perkara tersebut, terutama kalau sekiranya dia masih lagi dalam keadaan tak mengetahui. Saya memang sebab tu kenapa dalam masalah ilmu ni dia akan nak diharamkan daripada dua kumpulan, satu pemalu, satu sombong. Nah, ilmu ni boleh baiki, elokkan hidup kita, tapi syarat dia kena salah satu antara dua tu jangan ada. Kalau ada malu, masalah. Tak nak belajar, malu. Contoh macam orang tak pandai baca Quran, nak belajar, umur dah lanjut, tapi tak nak belajar juga kan? Kenapa? Malu. Maka tak akan pandai sampai bila. Atau kedua, sombong. Ini masalah. So dua perkara tersebut adalah halangan. Jadi bila kita belajar, jangan kita ada perangai tersebut. So ala kulli hal, hari ini insya-Allah saya akan bacakan dan akan kita bincangkan berkenaan wasiat Imam Syafi'i. Ini daripada buku Wasiat Imam Syafi'i yang dicetak oleh Maktab Al-Islami, Al-Maktabul Islami pada tahun 1994. Yang dijumui akan manuskrip lama berkenaan riwayat apa yang dikatakan sebagai wasiat Imam Syafi'i rahimahullah yang dinukilkan oleh Imam Al-Hakkari. Syekhul Islam Al-Hakkari dia nukilkan berkenaan dengan apa yang Imam Syafi'i kata sebagai dikatakan sebagai wasiat Imam Syafi'i. Jadi dikatakan sini dia kata wasiat Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Qala akhbarana Syekh Zaki Abu Ali Al-Hasan bin Salamah bin Muhammad Al-Harrani qala anba'ana Abu Ishaq bin Ibrahim bin Muhammad Nabahan Al-Qanwi Ar-Raqi qala akhbarana Syekh Islam Abu Hasan Ali bin Ahmad bin Yusuf Al-Qurashi Al-Hakkari. Ini dia dah perawi yang direct daripada daripada yang paling dekat sekali. Qala dia kata akhbarana Az-Zahid Ahmad bin Asim Al-Musili Abu Fath Ali bin Qasim Al-Mukri Al-Musili qala katabtu min kitab Ibnu Hashim Al-Baladi bismillah, dia kata okey, hadza ma wassa bihi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini apa yang diwasiatkan terhadapnya oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Okey, ini jugalah pasal kadang-kadang ada orang dia Imam Syafi'i nama tak kenal. Siapa nama dia? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Dia kata qala Syekh Islam. Ada satu riwayat lain dia kata, satu laluan lagi dia kata, dan dibacakan sanad dia kata wa akhbarana Abu Mansur Muhammad bin Ali
bin Muhammad bin Hasan bin Sahal bin Khalifah bin Sabbah al-Baladi qala hadatsani jaddi Muhammad bin Hasan bin Sahal bin Khalifah qala hadatsana Abu Ali Al-Husain bin Hisham bin Amr bin Umar al-Baladi qala hadhihi wasiyatu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. So ada dua sanad dua sanad berkenaan dengan ni. Baik, apa yang Imam Syafi'i wasiatkan? Nombor 1, dan ni ada 27 wasiat. Berbanyak kita dapat baca malam ni, kita ikut apa yang boleh sempat Nak baca semua sekali kan pukul 11 tak habis lagi. Okey, 27 wasiat. Kita baca apa yang sempat pada kita. Insya-Allah kita mulakan. Dia kata yang pertama, annahu yashhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa Imam Syafi'i pertama pesanan dia adalah bahawa dia, itu Muhammad bin Idris Syafi'i, bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, tiada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba Allah Taala dan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan ni Imam Syafi'i mulakan dengan dalam wasiat ni dengan syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kerana ia adalah kewajipan yang pertama sekali. Memang kita lihat ketika Nabi SAW hantar Mu'adz bin Jabal, Sa'id Waqqas dan para sahabat pergi ke Yaman, Nabi pesan dengan mereka pertama sekali ajak manusia syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini benda pertama dia ajak. Kalau mereka terima yang tu, baru dia ajarkan kewajipan yang lain. So kalau sekiranya manusia tu tak ada syahadah ni daripada awal, dia tak diterima walaupun dia baik. Walau dia baik macam sekalipun, walaupun dia berakhlak mulia macam seorang muslim, tapi tidak ada pada diri dia syahadah ni tadi, tidak diterima. Takkan diterima. Yang ini kalau kita kata dalam contoh terdekat yang Nabi SAW pernah tawarkan kepada bapa saudara dia, iaitu Abu Talib. Abu Talib, bapa kepada Ali bin Talib, pak saudara Nabi SAW. Orang sini paling 4 penakan ni. Ke orang pelis lain. Kedah paling 4 penakan. Sini paling 4 penakan juga. 4 penakan abang kepada bapa dia, bapa Nabi SAW, Abu Talib. Jadi ketika Abu Talib nak mati kan, dia tolong Nabi SAW dengan pertolongan yang sangat dahsyat. Dan pertolongan sangat dahsyat. Di mana selama mana dia hidup, ketika itulah Quraisy tidak berani cuit Nabi. Kerana hormati bapa saudara Nabi ketika tu. Ada bapa saudara yang lain, itu Abu Lahab, yang dia tak suka Nabi. Orang tak kisah yang tu. Orang kisah yang Abu Talib. Yang Abu Talib, dia ketika mana Nabi berdakwah, dia sangat pertahankan Nabi. Lalu bila mana Nabi SAW datang pada dia, ziarah ketika dia sakit nak mati, Nabi datang, Nabi ajak dia untuk syahadah la ilaha illallah. Dia kata, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai bapa saudaraku, cakaplah la ilaha illallah, aku hujah untuk engkau dengannya di hadapan Ta'ala nanti hari kiamat. Nabi minta kalimah tu je. Dan kalimah tersebut, bapa saudara dia pula lepas menghadap Nabi SAW, menghadap ke kanan, jumpa Nabi. Mayat kiri, pembesar-pembesar Quraisy, yang kata takkanlah kau nak tinggalkan agama nenek engkau, takkan kau nak malukan sekian sebagainya. Setoleh pun Nabi pesan sekali lagi. Dia kata, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai bapa saudaraku, cakaplah la ilaha illallah. Nabi minta satu je kalimah berkenaan, tapi dia pusing, akhirnya dia kata, aku di atas agama Abdul Muttalib. Aku di atas agama Abdul Muttalib, dan dia mati. So Nabi sendiri nyatakan dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim dan Bukhari, Nabi sebut berkenaan dengan siksaan neraka paling ringan, dan diterangkan bapa saudara dia iaitu Abu Talib dibakar pada tahap neraka paling ringan. Kerana Nabi SAW dibakar dia pada neraka paling ringan sampai tahap pukul lali. Pasal neraka disifatkan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, macam jurang. Jadi paling ringan teping. So dibakar sampai tahap paras buku lali, mengelegak otak dengan sebab pembakaran berkenaan. Itu paling ringan. Tapi bapa saudara dia tak dapat. Itu saya pernah tengok ada kumpulan-kumpulan yang sesat. Contoh macam daripada Jordan, ada macam Hasan Saqaf. Kan? Hasan Saqaf. Dia kata apa? Dia tak puas hati bila mana dia dengar Abu Sufyan. Kan Abu Sufyan kan lawan Nabi. Tapi Abu Sufyan sempat masuk Islam. Dia masuk Islam ketika Fathul Makkah, dia masuk Islam. Dia syahadah. Isteri dia Hindun, yang mana mengupah Wahsy untuk bunuh Hamzah, pun dia masuk Islam. Wahsy pun masuk Islam. Nabi SAW, agama Islam ni bukan milik kita untuk kita bagi siapa kita suka, simpan dari siapa kita tak suka. Jadi ni Islam ni, okey, bagi dia tak boleh lah, bagi orang tu tak boleh. So Nabi SAW tetap mengajak benda yang sama. Jadi bila Fathul Makkah berlaku, Nabi lepaskan dah semua pembesar-pembesar Quraisy.
Kan Nabi kata apa, idhabu fa antum mutlaqa, pergilah kamu semua bebas. Memang ketika tu timbul tajuk Hasan Saqaf dia kata apa, takkanlah Abu Talib yang tolong Nabi masuk neraka, Abu Sufyan lawan Nabi masuk syurga. Macam logik kan? Logik juga. Tapi problem dia ada satu benda. Abu Sufyan dia boleh lari untuk tinggalkan Mekah, tak payah bersyahadah, dia boleh buat. Tapi dia datang jumpa Nabi dan dia syahadah. Abu Talib, Nabi pujuk dia berkali-kali untuk lafazkan syahadah. Dan bahkan Nabi tak minta Muhammad Rasulullah pun. Nabi minta dia la ilaha illallah sahaja. Tapi dia tak lafazkan. So berpadanan di atas itu dapat pada dia, daripada Abu Sufyan keampunan, tak dapat kepada Abu Talib benda yang sama. Sebab tu kenapa dimulakan oleh Imam Syafi'i lafaz ini dengan syahadah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Berkata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi dalam syarah beliau terhadap Aqidah Tahawiyah. Aqidah Tahawiyah ni kena tahu bahawa dia dibuat oleh anak saudara kepada Imam Al-Muzani. Ya, Imam Tahawi itu adalah anak saudara kepada anak murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada anak murid Al-Muzani. Anak saudara dia nama Imam Tahawi. Imam Tahawi ini anak saudara kepada anak murid Imam Syafi'i. Okay, jadi dia kata kat sini apa? Awal wajibin yajibu al-mukallaf. Kewajipan pertama kata mukallaf adalah syahadat an la ilaha illallah. Bahawa persaksian bahawa Tuhan melainkan Allah. La nazar walal qasda ila nazar. Bukan kerana nak menilai-nilai. Lafaz tadi bukan kerana nak berfikir menilai, bukan bertujuan untuk menilai. Wala syakka, dan tak boleh ada keraguan. Lafaz dengan yakin. Kama hiya ka aqwal li arbabil kalam wal madhmum. Macam mana kata-kata golongan pimpinan ilmu kalam yang tercela, yang mereka suka bincangkan la ni apa, ilah. Kita bukan nak bincang itu. Pasal lafaz la ilaha illallah, tiada yang lain disembah kecuali Allah Ta'ala. Yang ini yang Quraisy dahulu tak nak lafazkan. Benda tu simple je, maklumat dia mudah. 4 kalimah la ilaha illa Allah. Tiada yang layak disembah. Ilah kalimah ilah tu apa? Ilah tu adalah layak disembah, bukan pencipta. Di tajuk ada orang kata tidak ada pencipta kecuali Allah Ta'ala. Dekat situ benda tu bagi orang-orang Quraisy dahulu orang tak ada masalah nak lafaz. Kalau kalimah ilah itu hanya bermaksud pencipta. Sebab diorang setuju Allah Ta'ala ilah. Allah Ta'ala Rabb, pentadbir alam, menjadikan alam, diorang setuju. Tapi diorang tak setuju berkenaan masalah hanya Allah disembah. Sebab tu diorang dahulu musyrikin Mekah digelar sebagai musyrik. Golongan musyrikin Mekah. Kenapa digelar musyrik? Sebab dia kenal Allah. Tapi dia melafazkan bersama Allah Ta'ala tu ada lain. Lata, Uzza. Dah hantar contoh bapa saudara Nabi, Abu Lahab. Nama betul dia bukan Abu Lahab. Nama betul dia adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Sedangkan bapa Nabi pula nama Abdullah. Bapa Nabi bernama Abdullah. So Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, memang dekat situ kita dapat faham bila mana Abu Talib kata aku di atas agama Abdul Muttalib, lafaz itu adalah salah. Dia tak boleh kata aku di atas agama Abdul Muttalib, sebab itu bukannya jazakumullah khairan. Sebab itu bukannya yang dituntut. Sebab nak mengatakan Allah Tuhan saja, benda ni tuan-tuan boleh dengar daripada yang lain. Tapi untuk kata hanya Allah disembah, itu masalah. Yang itu yang dikata dia keluar daripada mulut-mulut musyrikin dalam surah Sad ayat ke-5. Dia kata ayat ke-4, wajibu an ja'ahum mundhirun minhum faqala al-kafirun hadza sahirun kadzdzab. Dan mereka rasa takjub, datang kepada mereka pemberi peringatan di kalangan mereka sendiri. Wa qala al-kafir, berkata orang kafir, hadza sahirun kadzdzab. Dia kata ini penyihir yang pembohong. Ayat ke-5, aja'alal alihata ilahan wahida. Adakah dia ni nak jadikan tuhan-tuhan yang banyak satu ilah aja? Inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah benar-benar perkara yang ajaib. So diorang anggap ajak sembah Tuhan yang satu ni ajaib. Ajaib. Kalau kita cakap sekarang, kita kata betul lah kan. Zaman tu tak, Nabi bawa benda berkenaan, dia kata apa? Ini ajaib. Ada ke Tuhan banyak je, Tuhan satu? Qabilah ni Tuhan dia ada sendiri, qabilah ni Tuhan sendiri, nak jadikan satu je, mana boleh? Mana boleh? Diorang rasa pelik. Ini kita kena faham. Sebab tu kenapa lafaz berkenaan dengan la ilaha illallah tu sendiri, syahadah, adalah benda pertama yang dilafazkan. Yang begini. Dan bahkan
bal a'immatus salaf kulluhum muttafiquna ala anna awwala ma yu'maru bihi al-'abdu asy-syahadatan. Bahkan dia kata para imam-imam salafus soleh, semua mereka bersepakat ke atas bahawa yang pertama diperintahkan seorang hamba dengannya adalah apa? Menyaksikan, bersaksi bahawa dua kalimah syahadah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan mereka bersepakat muttafiquna ala anna man fa'ala dhalika qabla al-bulugh lam yu'mar bitajdidi. Dan dia kata bahkan siapa lafazkan kalimah tadi sebelum balik pun, macam budak-budak kecil pun dia ajar dia kecil, tak perlu ulang balik. Tak perlu bila balik buat sekali lagi, tak apalah dia kata. Kerana sebab saja balik tak ni, pasal dah valid. Kalimah tu valid sekalipun dia tak balik lagi. Okay? Macam kita diperintahkan buat, dia akan dipakai. Kemudian beliau berkata, maka tauhid ini adalah pertama yang masuk dengannya seorang tu dalam Islam, dan akhir apa keluar daripadanya di dunia. Tauhid ni adalah perkara pertama orang tu masuk Islam, tapi dia mesti jadi perkara terakhir orang tu keluar daripada dunia. Macam Nabi SAW sabdakan dalam hadis yang sahih, Nabi kata, man kana akhiru kalamihi, barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, maka dia masuk syurga. Tapi kita kena faham bahawa la ilaha illallah tadi ada dia syarat-syarat dia. Dia macam inilah, macam dia kata apa? Kunci. Macam dikatakan oleh Farzadik, oleh ditegur, Hasan Al-Basri tegur. Bila Farzadik ni salah seorang penyair zaman Bani Umayyah dahulu. Kematian bini, mati bini. Lepas tu dia sedih sangat. Lepas tu Hasan Al-Basri tegur, dia kata, apa engkau siapkan untuk hari ini? Dia kata, aku dah siapkan la ilaha illallah sejak 20 tahun dulu. 20 tahun dulu aku dah siapkan la ilaha illallah. Lama dah siap lama dah, 20 tahun, 40 tahun dulu. Yang macam kita lah, yang Islam lama dari kecil kan. Kita rasakan la ilaha illallah dah lepas, lah kecil dulu dah cakap dah. Jadi ketika tu ditegur oleh tabi'in, dia kata apa? Benar, tapi dia kata setiap pintu ada kunci. Setiap kunci ada gigi. Macam la ilaha illallah ni kata kunci miftahul jannah, tapi gigi dia kena betul lah. Pintu syurga tadi kalau awak ada kunci saja tapi kunci tak serupa, tak boleh buka. Maksudnya kalau orang kata saya ada lafazkan la ilaha illallah tapi tak cukup syaratnya, maka tak cukup. Anda kena baiki sampai menepati kalam tadi dengan apa yang dihendak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam konsep bukan lafazkan la ilaha illallah saja, orang munafik lafazkan la ilaha illallah tapi tak lepas. Mereka lafazkan tapi Allah tak terima. Dan bahkan Allah Taala nyatakan wa minan nas may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada manusia yang mengatakan kami beriman dengan Allah dan dengan akhirat, tapi mereka tak beriman pun. Allah tak terima iman mereka. So basically kena faham itu, kena menepati akan apa lafaz kita dengan tuntutan lafaz tersebut. Okey, jangan sebab itu kenapa? Pasal ni hadis Abu Daud dan Bukhari Muslim ada lafaz yang lain yang Nabi menyatakan man qala ila Allah khalisan min qalbihi. Man siapa yang berkata la ilaha illallah ikhlas daripada hati dia. Ikhlas dari hati dia, dakhalal jannah, dia akan masuk syurga. So lafaz itu banyak. Tapi penjelasan dia bukan hanya kata-kata, tapi kita sangat berharap dan sebesar-besar impian seorang mukmin adalah diilhamkan dia ketika tinggalkan dunia bahawa dia melafazkan la ilaha illallah. Dan itu adalah apa cara yang kita kata benda pertama yang kita harapkan. Kalau boleh kita kata la ilaha illallah, dan kita disarankan untuk supaya mentalkinkan orang yang nak mati tu la ilaha illallah. Talqin tu maksudnya lafaz, ajarkan. Macam kita ajar, kita belajar Quran secara talqin, maksudnya bukan ustaz tu baringkan kita dia baca Quran. Tahu kan? Talqin. Dia orang kita faham talqin atas kubur. Yang talqin atas kubur tu khilaf kan, mazhab Syafi'i kata mustahab, mazhab Malik kata haram, dan apa Abu Nifah kata makruh. Tapi yang kita nak fahamkan sekarang bukan talqin tu. Talqin adalah kita pergi bisik kepada orang nak mati tu. Kita kata apa? La ilaha illallah. Kita ulang-ulang. Bukan tunggu dia cakap, kita ulang aja kat telinga dia. Dan bahkan pada ulama letakkan bahawa untuk mengajarkan, mentalkinkan la ilaha illallah tadi kepada orang nak mati tu, mesti dibuat oleh orang paling dia sayang. Kalau dia ada anak-anak 5 orang, 6 orang, dia menyampahkan semua kecuali seorang. Yang anak dia sayang tu kena lafazkan. Kalau dengan yang lain takut dia geram. Tahu, dengan suara dia tak suka kan, apa ni kan. Jadi dengan sebab itu suruh anak paling dia sayang. Dan anak tu kena sabarlah juga. Kita lafaz banyak kali dah, mak tak dengar-dengar apa. Bukan kerja awak, kerja kita cuma lafazkan.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ulang-ulang. Tapi pelik orang kita. Dia ulang. Asyhadu an la bukan. Nabi suruh ajarkan la ilaha illallah sahaja. Jangan ajar benda lain. Masalah nanti kan kita orang tu dah serabut. Ketika tu dia perlukan la ilaha illallah sahaja. Maka lafazkan 4 kalimah tu saja. Jangan lafazkan yang lain. Yang Muhammadur Rasulullah. Dia macam tu kan. Kita tu paksa lagi. Jangan. Kena sabar. Siapa tu kan lafazkan talqin tadi, kena sabar. Bisik kat telinga perlahan-lahan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi memang itu harapan kita. Memang kita patut bila nampak orang tengah nazak, benda patut kita ajar. Dia kata la ilaha illallah. Faham Sebab tu Imam Syafi'i mulakan, para ulama kata kat sini, dia kata annahu yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Okey, Kedua, Imam Syafi'i punya pesanan adalah wa annahu yu'minu billah, dia beriman dengan Allah, wa malaikatihi, para malaikat Allah, wa kutubihi, kitab-kitab Allah, wa rusulihi, Rasul-Rasul Ta'ala. Dan dia bacakan akhir tu la nufarriqu baina ahadim mir rusuli, ayat terakhir surah Baqarah, tidak kami bezakan seorang pun di antara rasul-rasulnya. Baik. Dia kata beriman dengan Allah Ta'ala. Beriman dengan Allah Ta'ala bahawa dia al-wahidul ahad. Al-wahidu ahad, yang satu lagi tunggal. Fardun samad, bersendirian, menjadi tempat pergantungan. Lam yalid walam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tak pernah dia ada setara dengannya walau satu benda pun. Tak ada siapa setara dengan Allah Ta'ala untuk diberikan kepada dia apa hak Allah Ta'ala, disembahan, pengharapan, ketakutan dan sebagainya. Itu pertama. Dan iman dengan para malaikat. Beriman para malaikat adalah beriman wujudnya para malaikat yang dimuliakan, yang mereka ni adalah makhluk Allah Ta'ala daripada cahaya. Macam Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata khuliqatil malaikatu min nur, hadis sahih Muslim. Diciptakan para malaikat daripada cahaya. So kita memang kena kata ada malaikat, makhluk Allah Ta'ala daripada cahaya. Yang Allah Ta'ala jadikan mereka ni dikarenakan para malaikat ni ada pemikul arash. Ada pemikul arash. Maka Allah Ta'ala sebut bilangan mereka yang pemikul arash tadi. Dalam Quran Allah Ta'ala kata wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin samania, pada kiamat nanti akan memikul arash. Yahmilu arsy rabbika fawqahum, akan memikul singgasana Tuhan kamu di atas mereka pada hari berkenaan 8 malaikat. Dan Nabi pernah terangkan malaikat memikul arash ni, saiz dia besar tak besar dia. Nabi kata diizinkan aku untuk bercerita berkenaan saiz malaikat yang memikul arash. Jarak di antara hujung telinga dia ke bahu 70 tahun perjalanan. Ni, sini ke sini 70 tahun perjalanan kuda yang laju atau burung yang terbang. Nabi kata, aku diizinkan untuk menceritakan tentang malaikat pikul arash. Jadi Nabi cerita pada para sahabat bercerita kepada kita. So pikul arash ada, malaikat pikul arash. Bahkan dalam kisah kisah berkenaan dengan tahi bintang yang jatuh, kena kepada mana-mana syaitan, mengejar syaitan, pun Nabi sebutkan berkenaan dengan pemikul arash akan mendengar qadar Allah Ta'ala kata makhluknya di muka bumi. Lalu mereka bertasbih, subhanallah. Bila mereka bertasbih, pemikul arash bertasbih, malaikat yang ketujuh akan tasbih, subhanallah. So ini para malaikat dia ada makhluk Allah Ta'ala. Dia bukannya macam-macam apa, sebagian golongan yang sesat. Dia kata malaikat ni tak ada. Dia cuma suara hati dalaman manusia. Kita memang ada 2 qarin. Dalam Sahih Muslim, Nabi nyatakan kita ada 2 qarin. Satu qarin jin, satu qarin malaikat. Yang bisik pada kita benda baik, benda buruk. Datang dalam hadis Nabi SAW nyatakan, ma min mauludin yuladu illa waqad qayyadallahu ma'ahu qarinahu minal jin. Tidak ada anak dilahirkan kecuali Allah Ta'ala ada ikat bersama dia satu qarin dari kalangan jin yang akan bisik pada dia benda-benda buruk, dan masih sama ada pula qarin daripada malaikat. So jadi bila qarin tadi dua-dua itu memang ada, kita tak boleh nafikan. Tapi malaikat itu malaikat, dia makhluk Allah Ta'ala. Dia makhluk, bukannya setakat perasaan dalaman kita. Ada orang dia tak percaya, dia kata jin dengan malaikat, jin dengan syaitan tak ada. Sedang kita tahu bahawa ada pemikul arash. Allah jadikan pemikul arash. Kemudian ada di kalangan mereka ni, dia kata penyampai bagi kalam Allah Ta'ala kepada Rasulnya. Contoh itu Jibril alaihissalam. Dan dia diwakilkan untuk syurga dan neraka. Untuk syurga dia diwakilkan, untuk neraka pun diwakilkan. Maka nama mereka ni yang Ridwan datang dari hadis Nabi SAW, terangkan nama penjaga syurga. Kemudian malaikat yang jaga neraka, Malik. Dalam Quran Allah Ta'ala nyatakan kisah orang-orang kafir kan, diorang kata ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk, Malik, mintalah Tuhan kau matikan kami. Jadi diorang minta dengan malaikat yang dalam neraka tadi, yang dikatakan ketua dia sebagai Malik. Dia ada Zabaniyah.
Pakai jumlah Zabaniyah tadi, ketua-ketua, kepala kepada malaikat jaga neraka 19. Alaiha 19 menjaga neraka itu 19 malaikat. Macam nombor tu janganlah kita buat macam geng anti hadis. Nombor 19 ni hebatlah apa benda, buat nombor pelik kereta, tampal kat rumah, anggap ada untung rugi. Tak ada. Allah Ta'ala uji kita, nak bagi tahu bahawa itu adalah ilmu yang khas, yang Allah Ta'ala tunjukkan. Ada jumlah, ada kadar. Bukan Nabi random cerita, Allah yang wahyukan. Jadi ada yang mikul jaga neraka, dan ada mencabut roh sekalian hamba. Malakul maut. Nama Israel tu bukan, nama Israel tu datang daripada Bible, bukan daripada hadis atau Quran. Tapi kita jadi nasyidkan bila Israel datang memanggil kan. Tak ada, dia malakul maut. Dalam surah Sajadah akan katakan, qul yatawaffakum malakul maut. Katakan hai Muhammad, akan matikan kamu malaikat maut. Alladzi wukila bikum, yang diwakilkan kepada setiap kamu. Memang kita panggil malaikat maut. Kemudian dia kata banyaklah, dia kata ke akhir apa yang Allah Ta'ala taklifkan mereka dengannya. Ada untuk rezeki, ada untuk hujan, ada untuk salin amal, kan. Maka Allah Ta'ala sebut dalam awal surah Fatir. Allah Ta'ala nyatakan surah Fatir ayat pertama, Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, fatiris samawati wal ard, yang menciptakan langit dan juga bumi. Ja'ilil malaikati rusula, yang jadikan para malaikat utusan-utusan, wakil-wakil untuk macam-macam benda tadi lah. Salin amal, untuk wahyu, untuk sekian macam-macam. Uli ajnihatin, yang ada sayap-sayap. Masna, 2 pasang 2 pasang. Wasulas, 3 pasang 3 pasang. Waruba', dan 4 pasang 4 pasang. Yazidu fil khalqi ma yasha', Allah tambah pada ciptaan dia apa saja dia nak. Bahkan Nabi terangkan dalam hadis yang sahih, Jibril AS ada 600 sayap. So ni kalau siapa kata malaikat tak ada sayap, kafir. Al-Quran kata malaikat ada sayap. Dan jangan terjemahkan sayap tu sebagai horsepower. No horsepower. Kan ada 2 horsepower, 3 horsepower. Malaikat Jibril paling banyak, 600 horsepower yang gatal. Ini kena betulkan balik. Baik. So dia kata kat situ apa dengan para malaikat. Kemudian dia kata dan Allah Ta'ala nyatakan dalam surah At-Tahrim, malaikat-malaikat ni dia tidak adalah pernah menderhakai Allah Ta'ala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayat ke-6. Apa Allah Ta'ala takutkan kita tentang neraka? Allah kata ya ayyuhalladzina amanu, hei orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Yang neraka ni panas apa dia? Waquduhan nasul hijarah. Yang bahan bakar dia manusia dan batu batan. Kalau nak tengok batu batan ni, bahan bakar dia macam paling dekat lah lahar gunung berapi. Paling dekat, hampir-hampir sikit. Tapi ini lagi panas. Sebab lahar gunung berapi ni kalau dia kata tuan-tuan letak kat tepi ni, tembok ni hancur. Kita letak besi cair. Kita letak konkrit hancur. Dia takkan boleh berhenti. Dia akan jalan sampai habis. Mana itu kepanasan yang Allah janjikan lagi dahsyat dekat neraka nanti. Sebab itu api dunia. Waquduhan nas wal hijarah. Alaiha malaikatun ghilazun syidad. Menjaga atas neraka tu malaikat yang kasar lagi tegas. Kasar dan tegas. Dia tak ada belas kasihan. Bila Allah Ta'ala kata humban, dia humban. Allah Ta'ala kata pijak, dia pijak. La ya'sunallaha ma amarahum. Tidak mereka menderhakai Allah Ta'ala apa Allah Ta'ala perintahkan mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka buat apa yang diperintahkan. Itu para malaikat yang Allah Ta'ala jadikan mereka. Kemudian bila dalam iman tadi, kutub, kitab. Beriman kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi hidayah untuk hamba-hambanya. Allah Ta'ala janjikan akan turunkan kitab. Bahkan Allah Ta'ala janjikan turun hidayah. Allah Ta'ala nyatakan ayat 38 surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala nyatakan qul nahbitu minha jami'a. Kami kata turunlah kamu semua daripada syurga ni turun. Engkau iblis, engkau Hawa, Adam turun semua sekali. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Jika datang kepada kamu dariku sebarang petunjuk, faman tabi'a hudai, siapa yang ikut petunjukku, fala khaufun alaihim, maka tiada ketakutan ke atas mereka, wala hum yahzanun, mereka tak akan bersedih. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang kufur dan mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka dalam neraka kekal. Janji Allah Ta'ala dan ketika turunkan Adam, dia janjikan akan beri hidayah, dan hidayah tadi datang dengan bentuk kitab. Okey, kitab. Dan pada dalam kitab ni al-kalimut tayyib, kata-kata elok yang baik yang diwahyukan Allah Taala kepada di atas kepada Jibril alaihissalam sampai kepada para rasul. Mana apa kata-kata nasihat para rasul berikan, semua itu datang melalui ilham yang Jibril bawakan. Ataupun Allah Taala berkata-kata dengan rasulnya. Macam disebut dalam surah An-Nisa ayat 164.
Wa kallamallahu Musa taklima. Dan berkata-kata Musa kepada Allah dengan kata-kata yang langsung, secara langsung. Para anbiya berkata-kata dengan Allah SWT ada 3. Ikut pada nas Quran dan hadis 3. Adam AS ketika dalam syurga. Adam AS ketika dalam syurga, Allah Ta'ala kata, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hei Adam, tinggallah engkau dan isteri engkau dalam syurga. Kami kata. Bila Allah Ta'ala cakap itu, maksud dia Adam direct. Lepas turun ke dunia, ke bumi, tidak lagi Allah Ta'ala berkata dengan dia direct. Dihantar malaikat. Nabi SAW, Nabi kita Muhammad SAW berkata-kata dengan Allah Ta'ala secara langsung ketika Isra' dan Mi'raj. Adapun pada waktu yang lain, semua disampaikan melalui Jibril. Pada malam berkenaan, Nabi Muhammad SAW berkata-kata dengan Allah Ta'ala secara langsung. Secara langsung. Kalau tidak lain-lain, dia tunggu Jibril datang bawa wahyu. Ketika malam Isra' Mi'raj, Nabi SAW naik ke langit yang ke-7. Atas dari langit ke-7, keluar daripada alam ni untuk terima wahyu, solat. Ini antara dalil berkenaan dengan Nabi. Kita tak ada akidah Allah ada tanpa bertempat. Ini bukan ajaran Nabi SAW. Ini ajaran bukan Nabi. Nabi ajar macam tu. Hatta Fir'aun pun bawa bila Musa berdakwah pada dia, kan dia minta dia punya penguasa untuk bina bangunan tinggi untuk intai Tuhan Musa. Kan dia kata ij'alni sarhan la'alli attali'u ilahi Musa. Aku nak tengok Tuhan Musa. Dan kita punya amal, salinan amal kita tiap-tiap hari. Bila malaikat lepas salin, dia kena belakang rumah. Malaikat lepas salin amal kita begini, naik atas. Kan amal kita diangkat ke atas. Roh kita kita mati, angkat ke atas. Mana ada pergi kiri kanan depan belakang? Di mana pergi belakang? Pasal Allah di mana-mana, ini ayat kan. Bukan ajaran. Bukan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Adapun ajaran golongan-golongan Mu'tazilah, golongan-golongan yang pakai akal, ya. Sebab tu kenapa kat sini kita perhatikan Nabi pergi naik untuk terima solat. Ketika waktu lain Nabi SAW. Dan amal kita bila kita buat benda pagi petang, malaikat turun. Salin amal kita. Sebut apa? Turun. Makanya tiba-tiba muncul. Faham macam pintu Doraemon bukan? Dia naik turun Semua amal kita diangkat. Doa kita diangkat. Ini akidah yang betul. Yang akidah yang salah adalah kata Allah ada tanpa bertempat. Ini sangat salah. Okey, jadi al-kulihal jadi apa? Musa AS, Nabi SAW berkata-kata direct dengan Allah Taala ketika malam Isra dan Mi'raj. Kemudian Musa AS pula tiap-tiap hari. Ini kelebihan Musa AS yang Allah Taala sampai ungkit. Allah Taala berkata-kata dengan Musa direct, dan kisah lembu tu kan, diorang cakap apa, Musa doa, cakap Allah Taala bagi tahu apa benda hukum. Dia on the spot. Bukan tunggu 3-4 hari, tunggu besok lusa, tak, hari tu juga. Musa AS diberikan Allah Taala kemuliaan. Kemuliaan dia adalah diberikan dia berkata-kata direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bentuk dia. Okey. Dia kata dan juga di selain itu adalah kitab yang disebutkan Allah Taala dalam Quran. Ada suhuf Ibrahim, suhuf Musa macam dalam surah Al-A'la. Surah Al-A'la ada Taurat dan Injil, Zabur untuk Daud, kemudian Al-Quran Al-Karim. Dan dari kata-kata Allah Taala daripada yang disebut kat sini, dari kalam Allah Taala juga apa yang Allah Taala lemparkan kepada Adam AS, campakkan kepada Adam, ilham pada Adam. Bila Allah katakan fatalaqa Adam min rabbih kalimatin, ayat surah Al-Baqarah ayat 37. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaih. Telah menerima Adam dari Tuhannya beberapa kalimah, lalu Allah Taala kurnia taubat ke atas Adam dengan kalimah tadi. Dan kalimah tersebut bukannya Allahumma salli ala Muhammad. Kalimah tersebut adalah Allah terangkan dalam surah Al-A'raf ayat 23. Yang kita sering baca kadang bila doa minta ampun Allah Taala katakan Adam dan Hawa berkata, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah kalimah yang Allah Taala lempar pada Adam. Adam lafazkan, lalu diberikan taubat ke atas dia. Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami, kita telah aniaya diri kami sendiri. Ya. Wa illam taghfir lana, kalau tak ampun kami dan kebelas kasihan mereka kami pasti jadi kalangan orang-orang yang rugi. Itu doa Adam. Itu terjemahan bagi apa dalam surah Al-Baqarah ayat 37. 37 tu Allah kata fatalaqa Adam min rabbih kalimatin. Telah menerima Adam dari Tuhannya beberapa kalimah. Lalu Allah kurnia taubat ke atas Adam dengan itu. Cuma yang banyak kumpulan yang tersesat, dia kata apa? Adam nampak dekat atas syurga nama Nabi. Lalu Adam bertaubat, dia kata, ya Allah, demi Muhammad ampunkanlah aku.
Lepas tu Allah kata, mana kau tahu Muhammad? Nampak atas syurga ada nama Muhammad. Tapi sebenarnya ini rekaan bukan hadis pun. Tak siapa datang tak tahu datang mana. Tapi yang ni Quran dengan Quran. Ayat 37 kata Adam terima kalimah. Dalam ayat 23 Al-A'raf Allah cerita apa kalimah tersebut. Ya kita patut amal macam itulah. Ini pelik pula pergi kan. Telah bertawassul Adam dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah. Ini adalah kesalahan yang timbul. Ala kulli hal, okay, teruskan Jadi kita tahu bahawa telah diberikan kitab-kitab berkenaan, dan Adam AS ketika dia bertaubat, kalimah taubat tadi Allah Ta'ala campak kepada dia supaya dia bercakap dengan kalimah tadi. So ia daripada kalam Allah Ta'ala juga, okay? Allah Ta'ala ajarkan dia. Dan telah memelihara Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Quranul Karim dari apa-apa perubahan atau penyelewengan atau penukaran. Lalu ia sampai pada kita dengan lafaz yang mutawatir. Al-Quran ni sampai kepada kita dengan lafaz yang tidak ada sebarang kesangsian ia daripada Nabi macam tu juga. Cuma kita sekarang ni dah zaman jauh, Quran pun penghafal Quran banyak, tapi kita lupa sebenarnya Quran ni dijaga dahulu bukan dengan tulisan tapi dengan hafalan. Dan hatta zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dahulu, dia Quran tu kan, dia kisah asal Quran ni bila ke tulisan zaman Nabi hidup telah ditulis, cuma tidak dikumpul sekali. Nabi telah melantik para sahabat yang dilantik khas untuk tulis wahyu. Bila turun wahyu Quran, Nabi kata panggil si fulan bin si fulan. So orang tu datang, Nabi membaca pada dia pun tulis. Tapi Nabi tak ambil apa dia tulis, Nabi tak ambil, Nabi biarkan. Lepas tu bila turun ayat lain, panggil orang sekian. Cuma bila zaman bahkan ketika tu Nabi ada guru Quran. Ketika Nabi hidup, Nabi ada lebih kurang 7 orang guru Al-Quran. Macam Ubay bin Ka'ab, Abu Darda, kemudian macam Zaid bin Sabit, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abu Mu'adz bin Jabal. Ini antara nama guru-guru Quran zaman Nabi hidup. Nabi kata ambillah Quran daripada orang sekian. So dah ambil lah. So kita ada guru Quran selain Nabi kan? Faham? Tapi ketika tu mereka belajar Quran mulut ke mulut. Guru baca, anak murid ikut sampai hafal. Itu panggil talqin. Kita ajar sampai dia hafal, ikut sampai lancar. Sekarang tak boleh dah, tak ada masa kan. Kita ajar cara baca sendiri, bacalah kau. Semua perasan baca pandai dah. Cuba try baca depan Pak Imam kita. Baru tahu. Kita sekarang ni kan yang ramai datang ni patut ada. Jumpa Pak Imam, saya baca Fatihah ni betul ke tidak? Tolong dengar kan. Cubalah tengok. Kalau tak betul, kita betulkanlah. Daripada asal kadang kita segan. Kan? Tak tahu betul tidak, tak apalah. Jangan orang dengar sudah. Tu tolak jadi imam tak nak tu. Kau boleh kita kan, orang tolak jadi imam kan. Engkau lah. Kan? Engkau lah. Sampai ada sekali Amipah saya cerita. Tapi ni solat Zuhur. Solat tak baca kuat. Diorang geng askar. Siapa askar yang terasa pula. Dia askar, dia cerita dekat bahagian bawah area kawasan tu ada surau, tempat diorang dekat tempat camp diorang tu. Lepas tu kat surau tu biasa ada imam. Satu hari imam hilang. Jadi semua yang ada ni semua tak biasa jadi imam ni. Dia tengok kan, engkau lah, tertolaklah seorang ke depan. Engkau dia tak. Dia pun dah tolak seorang tengah solat kan. Dia start dah Allahu Akbar. Tiba-tiba dia pusing. Aku tak boleh lah. Tengah solat tu, dia berhenti solat. Aku tak boleh. Lepas tu Habibah dia ketika tu dia jahil lagi kan. Dia kata, okey, semua solat masing-masing. Semua. Ini bukan solat baca kuat ni. Baca perlahan pun tak boleh jadi imam. Pelik betul. Kalau baca kuat tak jadi imam, saya faham lah kan. Takut apa? An'amta, tak bunyi an'amta kan. Bunyi am'amta kan. Kita pelat, okey lah fine. Ni baca ketika mana Zuhur pun boleh berhenti. Allahu Akbar. Lama pula tu. Dia diam. Ya aku tak boleh. Aku tak boleh. Ini kena jaga sikit. So kita kadang-kadang pasal kita nak belajar. Bila kita ada kesilapan, jadi Al-Quran asalnya dipelajari dengan lisan. Kemudian bila mana zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar merintah 2 tahun je. 2 tahun saja. Ketika pemerintahan Abu Bakar, peperangan berlaku dengan nabi palsu, orang murtad dan geng tak bayar zakat. Abu Bakar keluarkan tentera pergi perang dengan orang tak bayar zakat. Perang, kejar dan sebagainya, pergi kampung orang serang. Jadi ketika tu banyak mati penghafal Quran. Zaman Nabi tu penghafal Quran ni duduk depan sekali. Kan, depan sekali. Dia belajar Quran, dia faham Quran. Jadi dia paling depan untuk berkorban untuk agama dan sebagainya.
Kita tak, ustaz duduk belakang sekali. Sekarang ustaz belakang sekali. Pakcik pergi dulu. Cik pergi dulu kan. Ni masalah sikit. Kan buat sedekah pun, ustaz suruh sedekah, ustaz simpan duit dalam poket. Kan? Ustaz tak bagi orang. Pakcik-pakcik pun sama juga. Okay. Baik. Jadi faham? Jadi bila kita kata gini, dia mati ramai. So Umar nampak mati ramai penghafal Quran. Umar kata dengan Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, Abu Bakar, cepat dapatkan umat ni. Nanti bertelagah tentang kitab Allah Ta'ala macam Bani Israel nanti. Kan kita boleh ni kelam kabut nanti kalau mati banyak ni macam mana?" Sebab Quran masih bergantung dengan hafalan orang. So Abu Bakar ketika tu, dia kata apa? Macam mana aku nak buat benda Nabi tak buat? Walaupun benda ni bukan ibadat. Bukan ibadat pun. Tapi ketika tu diorang punya takut nak buat benda-benda Nabi tak ajar. Macam mana aku buat benda Nabi tak buat? Itu kata-kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Umar. Umar pujuk sampailah sekali Abu Bakar lapang dada. Sebab dia jadi benda tu, tulisan tu ada. Nak kumpul sekali je. Tulisan tu ada. Orang ni ada pegang, orang ni pegang, orang tu pegang. Nak buat satu je. Compilation. Gabungan. Satu. Itu nak buat macam tu pun diorang pening kepala. Boleh buat ke tidak? Kita bukan macam tu. Ibadat tambah-tambah banyak. Bertambah-tambah kan. Kena masuk mula Rabiul Awal ni kan. Lagi. Cinta Rasulullah SAW, kita bernasyid. Kita cinta Rasulullah, kita belajar sunnah baginda. Belajar hadis baginda. Kadang-kadang orang banyak berqasidah. Qasidah, contoh macam kitab Berzanji tu kan. Ke tak pernah jumpa dah. Kau dah perlis tak pernah jumpa, wallahualam lah. Tak pernah jumpa kitab qasidah. Yang tu, yang Berzanji. Maulid Berzanji tu, Al-Jannatu wa na'imuha tu kan. Dalam tu, saya pernah sekali dekat Segambut. Diorang minta saya bagi ceramah Maulid Rasul. Jadi sebelum saya datang, diorang ada kan kat buku diorang benda tu. Diorang buat program pagi tadi. Bila saya datang, saya ceramah je. Jadi saya tanya soalan. Saya kata, siapa boleh bagi nama Nabi sampai Datuk ke-21? Nabi sampai Datuk nombor 21. Saya bagi hadiah. Tak ada seorang pun buka kitab Berzanji tu sebut Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Qusay bin Ka'ab. Dalam tu ada. Tapi kes nasyid tadi kan, benda tu seronok bunyi, mana orang tahu dalam tu ada apa? Dia lenggo Allah kan. Sayang Rasulullah dengan cara tersebut. Yang sekali tu saya tanya, berapa ramai dah baca sirah Nabi sampai habis? Angkat tangan. Seorang tak angkat, seorang angkat. Seorang akak tu angkat tangan. Dia kata, berapa orang kat rumah dia ada buku tentang sirah Nabi? Tak ada orang angkat. Akak seorang lah. Yang lain tak ada. Buku Lord of the Ring ada. Buku macam-macam buku. Orang Melayu, orang lelaki ni, Tajul Muluk ada. Tajul Muluk lah. Apa Mujarabat. Untuk apa? Untuk amalan-amalan apa? Amalan perubatan, perbunuhan ada. Tapi apa? Yang tak ada apa? Kisah hidup Nabi. Pelik. Sayang Nabi tapi tak kenal Nabi. Sayang ke sayang? Siapa? Sayanglah. Itu yang pelik. Yang bohong. Penipuan paling bahaya adalah orang tu kata sayang seseorang, tak kenal. Tak nak belajar, tak nak tahu. Bahkan tu sebab saya pernah dengar Ustaz Ridwan Lejendra. Dia ceritakan, dia kata apa? Tok guru dia, salah seorang guru dia pada India, India ke Pakistan, dekat Madinah dulu. Dia cerita misal manusia ni dengan cinta Rasulullah ni, zaman kita ni, dia ada dua contoh. Contoh pertama dia kata macam sini, dua kumpulan. Bayangkan Nabi SAW duduk bawah bukit. Kemudian roda bergolek di atas bukit nak langgar badan Nabi. Orang ramai kepecah dua grup. Satu grup kumpulan dia akan menjerit, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah." Jeritlah. Satu lagi kumpulan dia tak menjerit. Dia berdiri dekat belakang Rasulullah, tahan badan dia. Sekat benda tu langgar Rasulullah. Dia kata, perumpamaan ni adalah orang zaman sekarang sayang Rasulullah nyanyi kan gini-gini ke tak kisahlah. Yang sayang Rasulullah macam para sahabat, para tabi'in. Contoh, para sahabat Nabi lepas Nabi wafat, dia tak golek kat kubur Nabi. Tak duduk depan kubur Nabi nangis-nangis, sedihnya Nabi. Mana ada, keluar. Tinggal sampai Armenia, Azerbaijan dia pergi. Sampaikan Islam. Sampai ke Afrika, dia orang kerja untuk Islam. Menyampaikan agama. Sibuk dengan benda tu, tak dan buat maulid. Lepas tu kemudian lepas mereka, siapa? Tabi'in. Hasan Al-Basri, Sufyan Al-Thawri,
Abdullah bin Mubarak, Fudail bin Iyad, sebut nama. Kita kumpulkan semua sekali. Tak ada seorang pun dan sebut. Sebab apa? Sebab sibuk mempertahankan agama, tak dan nak buat benda hiburan. Lepas tu ulama-ulama fiqh, contoh macam Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Laits bin Sa'ad, kan, Waqi' bin Jarrah, semua ulama-ulama nanti pun sama juga, sibuk habiskan masa. Sampai ada tak kahwin pun ada. Sibuk untuk agama sampai tak kahwin. Lepas tu ulama-ulama hadis, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah, Abu Dawud, Hakim, kan, semua Ibnu Khuzaimah, kan, Ibnu Hibban, dia sibuk dengan jaga agama, korban nyawa dan masa untuk Rasulullah, untuk agama ni, tahan habis nyawa. Kemudian ulama lepas tu, ulama tafsir seperti apa? Imam At-Tabari. Lepas dari tu, kan, Muqatil bin Hayyan, semua ulama-ulama tadi sibuk dengan benda ni. Bila sampaikan zaman Imam Nawawi 600 Hijrah, semua ulama-ulama tadi macam dikatakan oleh ustaz tersebut, dia kata apa? Macam seolah roda nak lolek langgar Nabi, orang akan pecah dua kumpulan. Satu kumpulan sibuk nyanyi, jerit-jerit, lambai-lambai. Satu kumpulan sibuk pertahankan agama. Jangan sampai roda tu langgar Nabi SAW. Hancur badan tak apa, jangan langgar Nabi. Ini betul cinta. Tapi berapa ramai dengan kita yang sanggup untuk habiskan masa untuk agama. Bagi azan tu kot. Wallahu a'lam. La ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Salatul qa'imah atimah syafa'atul a'la. Raditu billahi rabba Islam dina. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi balik pada asal Jadi maksud dia memang berkorban untuk agama ni, sayang Rasulullah, tapi dengan cara tadilah. Cara yang menggekalkan Rasulullah SAW punya ajaran. Bukan dengan cara yang kita suka, sayang Nabi dengan cara kita seronok. Macam tuan-tuan ada anak. Kalau kita ada anak kita, sayang kita, dia pakai baju t-shirt pun muka kita. Kan? I love my mommy, love my daddy. Kat kereta pun tampal stiker muka kita kat situ. Lepas tu anak kita ni, orang nampaklah kereta, kata jumpalah Cik Mat, tahniah lah dapat anak sayang awak. Sayang sungguh anak awak. Mana tahu tu nampak kat kereta tampal tu muka abah muka mak kat situ. Depan rumah pun ada gambar poster abah dengan mak. Tapi dia jumpa mak bapak dia setahun sekali. Kan. Kita pula kata, sayang apa? Sebulan sekali je. Sebulan sekali je datang jumpa. Bukan setahun sekali. Bawa kek birthday. Bila birthday tu datanglah. Time lain tak jenguk dah lah. Ini bukan sayang. Benda macam ni bukan sayang. Sayang setahun sekali. Mana wujud? Ini ajaran barat. Setahun sekali je awak suami saya. Kan, awak isteri saya kan, anniversary kan. Wanita tu isteri awak tiap-tiap hari lah. Bukan setahun sekali. Sehari setahun sekali raikan. Apa hal? Macam kita anak-anak kan, mak bapak kita tu, mak bapak kita sepanjang tahun. Bukan tunggu hari bapa, hari ibu. Terikut sangat dengan ajaran barat. Beramal dengan benda-benda macam ni. Sambutan setahun sekali. Sampai lagi sekali sambutan kecil manis pun ada. Diabetes baru ni. Sambutan hari diabetes. La ilaha illallah syarikalah. Apa ni? Nak kata sewil kan, kata sewil kata marah. Ustaz kasar. Tapi kalau awak pergi ikut macam tu kenapa? Setahun sekali je. Takkanlah setahun sekali tu awak anak kita sayang kita. Ataupun sebaliknya, contoh macam anak kita suka nyanyi lagu untuk kita. Dia nyanyi, kita nak tidur je macam nyanyi lagu negaraku. Duduk depan pintu bilik, wahai ibu, wahai ayah, nyanyi. Besok pagi pun nyanyi juga. Tapi kita cakap, apa kita larang dia buat, apa kita suruh dia buat, dia tak buat. Kita larang dia buat, dia tak tinggalkan. Sayang. Happy dapat anaknya tu. Angkat tangan. Tapi kita suka untuk Rasulullah pengikut macam tu. Yang Nabi tak ajar tu dia golek-golek. Yang Nabi ajar mampus tak buat. Sangat salah. Macam mana jadi macam ni kan? Sebab kita pengikut Muhammad kan, bukan pengikut untuk setahun sekali. Lahirkan cinta untuk Rasul. Tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari Rasulullah SAW dimuliakan. Bukan hanya waktu itu. Kemuliaan paling besar adalah Nabi dah wafat, tapi kata-kata baginda kekal kita laksanakan. Itu betul. Itu betul mulia. Bukan kita Nabi dah wafat, kata-kata dia kita tong sampah kan. Tapi gambar selawat tu, gambar Allahumma salli ala Muhammad, tepek kat kita besar-besar. Itu bukan cinta.
Itu bukan cinta sebenar. Cinta apa? Cinta palsu. Dia kata kat sini dan okey, baik pada Quran tadi. So bila para sahabat Nabi SAW, dorang dapat dorang zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dipujuk oleh Umar untuk kumpulkan Quran. Abu Bakar kata apa? Macam mana aku nak buat benda Nabi tak buat. Jadi Umar push pesan nasihat sampailah Abu Bakar kata okey, happy, setuju. Bila dia setuju, diorang berdua ni Abu Bakar dan Umar cari sahabat yang ditugaskan untuk kumpul Quran. Okay, para sahabat yang guru Quran ramai. Saya sebut nama tu kan, saya kata Ubay bin Ka'ab, Abu Darda, kita ada Uthman bin Affan, kita ada Zaid bin Thabit, Ibn Mas'ud, Muaz bin Jabal, ramai. Nama-nama tersebut terkenal sebagai Sa'ad bin Waqqas, antara guru-guru Quran. Tapi ketika mana Abu Bakar dan Umar nak kumpulkan Quran yang daripada bersepah tadi, dia panggil Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit, dia orang Madinah, bukan orang Mekah. Nak fahamkan sikit Quran kita baca ni macam mana dia terjaga. Okey. Quran ni kita baca ni, jadi Zaid bin Thabit dia orang Madinah, bukan orang Mekah. Maksud dia sempat dengan Nabi pun paling-paling lama 10 tahun. Ada para sahabat yang awal macam Ibn Mas'ud masuk Islam sejak di Mekah lagi. Pasti dia lebih lama dengan Rasulullah SAW. Tapi Abu Bakar dan Umar ketika tu nak kumpul Quran ni, mashaf ni, cari siapa? Zaid bin Thabit. Kenapa dia dicari? Dia ada karakter yang special. Pertama dia guru Quran. Tapi kalau sebut dia guru Quran, ini dia kongsi dengan ramai orang. Bukan dia seorang je. Dia guru Quran. Ubay bin Ka'ab guru Quran. Kan? Abu Darda guru Quran. Jadi kenapa? Okey, ini satu sama. Kedua, dia tulis wahyu. Ini dia ada 42 orang macam dia. Hatta Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali semua sekali penulis wahyu juga. Okey, untuk dua benda ni Zaid bin Thabit tak special. Dia sama macam yang lain. Tapi dia ada dua lagi sifat special dia yang menyebabkan Abu Bakar dan Umar jumpa dia untuk dia kumpulkan Quran. Yang ketiga sifat dia adalah dia genius. Dia seorang genius. Nabi hantar dia belajar, dan Sahih Bukhari, Nabi hantar dia belajar bahasa Yahudi 10 hari je. 10 hari belajar bahasa Yahudi, dia boleh menulis, boleh membaca, boleh semua sekali sepenuhnya. Cakap, menulis, baca. Kita belajar bahasa Arab berapa lama dah kan? Yang masuk level huwa huma hum je. Huwa huma hum. Lepas tu ustaz mati. Tukar baru pula. Ustaz baru datang, huwa huma hum balik. Huwa huma hum balik lah. Advance sikit katabu. Dah belajar tasrif. Bawa peringkat tu je. Bertahun-tahun tak pandai. Bukan sini, tempat lain. Yeah. Maksud dia kalau tuan perhatikan, sahabat ni genius. Nabi hantar dia belajar bahasa Yahudi 10 hari je. 10 hari. Dia belajar tu 10 hari tu datang balik. Dia orang Yahudi kirim surat, dia baca. Nabi nak kirim surat, dia tulis. Orang Yahudi datang, dia bercakap. Dari pihak Nabi SAW. 10 hari, genius. Okay. Jadi sebab ni lah dia panggil dia. Dan yang terakhir, yang ni sebab susunan Quran kita mula dengan Al-Fatihah, habis dengan An-Nas. Sebab ni. Sebab dia lah yang dengar bacaan Nabi yang terakhir. Nabi baca Quran, ulang Quran dengan Jibril tiap-tiap Ramadan. Dan kalau kita ikut kiraan tersebut, Ramadan kan mula dengan mula Ramadan tu, kalau ikut mulakan bukan dikaitkan dengan puasa, maka dia tahun kedua hijrah start. Kita boleh kata Nabi 8 tahun atau 9 tahun. Sejak tinggal Madinah, Jibril akan datang, Nabi akan murajaah Quran. Pada tahun Nabi wafat, Nabi ulang Quran 2 kali. Dan yang hadir bacaan Nabi itu adalah dia. Zaid bin Thabit hadir ketika Nabi ulang baca dengan Jibril. Maka sebab itulah Abu Bakar Umar ambil dia. Sebab tu dia pun lepas tu bila Abu Bakar datang dan Umar datang jumpa dia, suruh buat benda ni, mulut dia kata, macam mana aku nak buat benda Nabi tak buat? Atau dia kata pada Abu Bakar dan Umar, macam mana korang berdua boleh buat benda Nabi tak buat? Dia cakap macam tu. Lepas tu Abu Bakar kata ini untuk masalah ummah. Untuk ni pasal benda ni dia nak jaga je. Benda tu bukan dia orang baca. Sebab Zaid bin Thabit lepas dipujuk dia daripada diperintahkan oleh Abu Bakar, pasal pemerintah suruh, dia sami'na wa ata'na, dia buat. Dikumpulkan, dia pergi jumpa orang ni, ambil pelepah tamar, tulang bahu unta, ambil daripada kepingan batu, ambil daripada kulit, dikumpulkan. Dan bila dia kata, ni kadang-kadang saya tengok ada orang tak faham hadis ni, dia kata ada 2 ayat. Dia kata aku tak jumpa 2 ayat ni kecuali pada A, pada orang sekian. Ada 2 ayat aku tak jumpa pada orang lain kecuali pada 2 orang ni. Orang ingatkan dia lupa ayat. Salah, dia guru Quran. Dia ambil benda tadi, kutip tulisan depan Nabi.
Yang itu yang tak ada. Dia kata semua-semua ada kecuali 2 ayat ni aku jumpa daripada orang ni dengan orang ni je. Maksud dia hafalan dia ada, tulisan. So dia pun lepas tu kumpul, dia buat satu ikatan, satu macam bind, simpan. Benda ni diorang tak baca pun. Diorang simpan kod-kod kita bertelagah. Kod-kod ada siapa-siapa tak tahu ayat. Tapi tak ada, tak buka. Abu Bakar simpan. Bila Abu Bakar mati, Umar dia pula letak pada Umar simpan. Bila Umar mati, tinggal pada Hafsah. Dan ini master copy, mana tahun Nabi wafat tahun 11, dalam tahun 12-13 Hijrah. Mana baru mati Nabi, baru mati setahun 2 tahun. Dan kumpullah satu ikatan tu. Tapi tak buka pun sebab diorang masih belajar Quran dengan talqin. So faham talqin mulut ke mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Sampai ingat. Itu talqin. Bukan talqin gitu kan. Itu bukan talqin. Ala kuliah faham So bila balik pada asal, masa bind tu dah ada. Zaman Osman bin Affan radhiyallahu anhu, bila Huzaifah ibn Yaman, dia pergi ke Armenia, Azerbaijan, sepadan Rusia. Dia balik dari sana pergi Madinah, dia cakap pada Osman, cepat dapatkan umat ni sebelum mereka bertelagah. Aku dengar baca Quran pelik dekat sana. Kata Huzaifah. So Huzaifah nasihatkan, Osman terus panggil Zaid bin Sabit dan panggil 4 orang lagi. Dan diorang ambil master copy yang Zaid bin Sabit buat pada zaman Abu Bakar tu sebagai ibu. Kemudian diorang start tulis balik. Tulis balik. Dan Osman pesan, kalau korang bertelagah tak setuju tentang satu bacaan macam mana, ikut Quraisy. Dalam jawatan kuasa tu 3 Quraisy, 2 Ansar. 3 Muhajirin, 2 Ansar. So orang tulislah. Yang tu yang dipanggil Mashaf Osmani. Sebab Osman yang perintahkan supaya tulis. Faham Jadi ini Quran terjaga sampai zaman kita. Mana ada Quran ni hilang lain. Ini mukjizat Allah Ta'ala jaga. Tak ada agama dunia ni yang kitab dia macam Quran, yang ada penjagaan sampai sedemikian ramai. Kemudian yang tulisan tadi tu bukanlah benda utama. Yang utama adalah apa? Hafalan. Yang mulut ke mulut, yang ribuan dari zaman para sahabat Nabi, kemudian ratus ribu, juta manusia lepas tu menghafal Al-Quran. Dan tidak ada mana-mana bangsa dunia yang anak-anak bangsa tersebut, agama tersebut, menghafal kitab suci mereka seperti Quran dihafal. Kau panggil orang Kristian, cakap berapa ramai hafal Bible? Tak jumpa. Buddha berapa ramai hafal? Tak ada. Hindu pun tak ada. Yang sekarang nak katakan bahawa Quran dihafal, Allah Ta'ala mudahkan. Bahkan Allah sebut dalam Quran, walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min muddakir. Kami telah mudahkan Quran untuk ingatan. Ada tak orang nak mengingat? Itu je. Memang Allah Ta'ala jadikan mukjizat. Macam mana Quran menyatakan sedemikian, memang Quran ini dimudahkan. Cuma masalah nak tak nak aje. Okey, alhamdulillah, itu masalah kitab Jadi di Quran ni terjaga. Dan Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Hijr ayat ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami dah turunkan al-dzikr itu Quran, dan kamilah untuknya sebagai penjaga. Mana dulu, kini dan akan datang sampai kiamat. Jangan bimbang Quran hilang. Bimbanglah anda tak beramal dengan Quran. Quran takkan hilang. Yang zaman sekarang dalam handphone pun ada. Kan yang cetak besar kecil kan, tampal dinding. Oh tak ada. Kotlah kan, kalau kat belah KL, Selangor, dia ada besar surah sajadah. Ada. Mana tu? Okey. Ada. Oh, scroll okey. Dia macam ni, okey, untuk masalah ni, dalam solat fardu tidak dibolehkan sedemikian sebenarnya. Minta maaf cakap ni saya kena bagi tahu yang hukum. Sebab yang dibuat bacaan membaca daripada mushaf ini dibuat ketika solat sunat, bukan solat fardu. Dalam solat fardu memang imam tadi tak dibolehkan untuk buat benda-benda tadi. Macam yang pegang mushaf sebagainya kan. Kisah Aisyah radhiyallahu anha, hamba dia baca Quran daripada tulisan, daripada buku. Hamba Aisyah yang buat. Adapun pada para sahabat Nabi SAW, lalu macam Amr bin Salamah dahulu, dia umur dia kecil je. Dia jadi imam satu kampung umur 5 tahun. Sebab dia paling banyak hafal. Sebab tu kenapa kalau Pak Imam ke kena pastikan jangan ni. Yalah, tapi kok yang lain kan. Hafal lah. Dah kenal puluh tahun dah dengar surah sajadah dengan Al-Insan. Lama-lama mudah hafal sebenarnya. Dia benda kita biasa dengar, kita mudah ingat. Tapi kena buat lah. Kan asyik
Alhaakumut takatsur je, ina atau ina je. Try lah. Kan bila lagi nak baca panjang sikit. Kan? Jangan ke belakang, ke depan. Ilmu Islam kita ni kena upgrade. Kan dulu hafal apa surah sekian, hafal lah surah banyak lagi. Sampai bila kan? Asyik Wadduha sampai Nas je. Hafal lah sikit kan. Start dengan amma yatasaalun pula. Tambah ilmu Islam ni, tambah. Rumah kita upgrade. Rumah kan, kalau pintu dah cantik lagi. Kan? Aircon ada, tambah aircon lagi. Tapi ilmu Islam kita tangkat tu je. Janganlah, kan? Tambahlah. Itu kepentingan sebenarnya. Kemudian yang terakhir disebut situ adalah beriman dengan semua nabi dan rasul. Okey. Dia kata beriman dengan semua nabi dan rasul, dan ini adalah kesempurnaan iman. Okey, kerana apa? Kerana kita tak akan bezakan di antara seorang pun di antara rasul tersebut. Dan Allah sebut dalam Quran bahawa mereka ini ada 25 rasul. 25 rasul dan atau nabi. Yang mana Allah sebutkan dalam Quran 25 nama. Selain itu ada lain, kita tak tahu. Lepas tu macam apa? Bila Allah nyatakan pada Nabi, minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Ada di kalangan mereka kami cerita pada engkau, ada di kalangan mereka kami tak cerita pada engkau. Itu memang Nabi SAW, Allah Ta'ala sendiri kata ada yang tak diceritakan. So, kita tahu Nabi Melayu kat mana ke tak tahu. Tak apa. Yang penting sekarang ni takwa. Kalau tak tahu Nabi Melayu nama apa pun tak apa. Malaikat tak tanya. Jadi setiap dan semua Nabi tadi bermula dengan Adam AS, berakhir dengan Muhammad SAW. Selepas Muhammad tidak ada lagi Nabi. Bahkan apa Nabi akan nyatakan, la nabiyya ba'di, tiada Nabi sesudahku. Bukan dalam surah Al-Ahzab Allah nyatakan, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Tiadalah Muhammad ini bapa pada man-man lelaki di kalangan kamu. Mana tak ada siapa lelaki, bin akhir dia bin Muhammad. Saya bin Ali, bin sekian, bin sekian, ujung tak siapa, lelaki. Pasal semua anak lelaki Nabi mati awal. Tak siapa pun anak pinak. So nobody bin akhir dengan Nabi. Okay. Walakin Rasulullah, akan tapi dia adalah utusan Allah Ta'ala, wa khataman nabiyyin, dan dia penutup sekalian Nabi. So tak ada siapa Nabi selepas Muhammad SAW. Tapi banyak orang lah, macam Qadiani mengaku Nabi, kan, Rasyid Khalifah dulu mengaku Nabi. Semua. Kat Malaysia pun ada Rasul Kahar letak jawatan. Dekat Indonesia lagi banyak Nabi-Nabi ni. Ya Nabi-Nabi lah, yang malaikat pun ada. Saya ingat waktu kita orang bawa Kiai Amin Jamaluddin daripada Indonesia, Majlis Ulama Indonesia punya panel kajian akidah. So dia datang waktu tu tajuk ESQ. Jadi ketika dia introduction dia kata apa? Waktu zaman tu kita tak tangkap Tuhan Harun lagi. Ayah Pin punya kisah pun tak settle lagi. So ketika tu dia kata apa? Polis paling hebat di dunia polis Indonesia. Sebab kami telah tangkap 2 nabi 1 malaikat. Kata dia, ya. Ini orang mengaku malaikat. Dekat Bali tu ada seorang lelaki mengaku malaikat. Mengaku jelmaan Jibril. Pengikut ramai pula tu. La ilaha illallah. Lepas tu bini ramai pula. Jibril mana kahwin? Jibril mana kahwin? Malaikat mana ada nafsu? Dia bantai kahwin banyak. Pasal apa? Dia malaikat Jibril. Astaghfirullahalazim, kan. Ini contoh dia. Jadi semua para rasul, tidak ada nabi selepas Muhammad SAW. Baik. 2 je kita sebut. 27 nasihat, 2 je dapat baca malam ni. Ala kulli hal, saya harap ia adalah bermanfaat untuk diri saya dan tuan sekalian. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim. Nak bertanya soalan? Okey, baik, sebagai soalan. Okey. Tadi tentang wasiat syahadah lah. Antara asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, asyhadu an la ilaha illallah, dan asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Baik, okey. Apa Tuan Haji kita tanya, dia lafaz daripada Nabi SAW yang Nabi ajar. Ada yang Nabi ajar ketika untuk lepas daripada wuduk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Okey. Dan syahadah yang Nabi ajar untuk orang masuk Islam. Dia bila orang tu ketika mengisytiharkan syahadah sebagai seorang muslim, seorang muslim, dia ketika dia memuji Allah Taala, syahadah tadi untuk pujian Allah Taala, dan dilafazkan wahdahu la syarikalah. Adapun ketika mana dia nak masuk Islam, belum lagi, kita bagi dia yang basic je. So dia isytiharkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, basic je. Tak perlu panjang-panjang. Itu beza dia. Pasal sebahagian daripada yang kita sebut macam apa wahdahu la syarikalah, macam la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dia jadi azkar, zikir-zikir untuk menyanjung membesarkan Allah Taala. Yang mana tambahan pada sanjungan tadi Allah Taala letakkan, Nabi ajar kita tambahan. Adapun untuk syahadah masuk Islam, la ilaha illallah tu sendiri dah cukup madai.
Okey, ada soalan lain? Juga salawat. Salawat. Okey, selawat. Dia timbul tajuk masalah dalam selawat solat ni 2-3 benda. Okey, first thing first, lafaz dalam solat jangan tambah. Ini fakta. Sebab bila Nabi ajarkan satu benda, kita tambah seolah-olah Nabi buat tak cukup. Ada orang tanya, dia marah saya bila saya kata itu kan mungkin seorang amalkan apa? Selawat syifa lah, selawat tafrijiyah, selawat tibul qulub, selawat nariyah, selawat al-fatih. Yang mana selawat-selawat tadi dia kata tambahan pujian kepada Nabi. Kalau tuan-tuan belajar, Imam An-Nawawi rahimahullah, dia terangkan berkenaan kenapa selawat kita bunyi dia Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, selawatlah engkau ke atas Muhammad. Solatlah engkau ke atas Muhammad. Kita punya lafaz bila kita kata Allahumma salli ala Muhammad, maksudnya kita, ya Allah, engkau solatlah ke atas Muhammad. Punca dia sebab Nabi SAW ni Allah letak tempat tertinggi dah. Tinggi sangat. Mana kedudukan dia, tak berdosa, tak sekian, semua atas. Tuan-tuan takkan dapat hadiah pada Nabi, pahala, pasal Nabi dah atas sekali. Macam orang kaya kita jumpa, orang kaya, kita jumpa dia dah kaya sangat kan. Bila kita salam dia, letak RM100. Dia pandang kita macam nak buat apa? Faham tak? Benda tu kalau dia dah kaya, kita nak bagi apa lagi? Tinggi sangat dah. Allah letak Nabi tinggi sangat dah. Lalu bila dia letakkan tinggi sangat, mulia sangat, tak ada dosa, diampunkan dosa dahulu akan datang, maksum. Apa benda pujian yang kita boleh letak lagi? Tak ada, dah habis dah. Tak ada gunung payung hitam meletup apa? Sebab tu lafaz selawat, kalau tuan perhatikan, bunyi dia Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, solatlah ke engkau ke atas Muhammad. Sedangkan Allah Ta'ala perintahkan kita dalam Quran, dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56, innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Sehingga Allah Ta'ala dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi, solat ke atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman, sallu alaihi, solatlah kamu ke atas dia. Wasallimu taslima, dan ucap salam dengan salam yang banyak. Soalan sekarang ni, bila Allah Ta'ala suruh kita buat, kita pulang balik sebab apa? Macam saya kata, tuan-tuan sekalian, lepas ni tolong kemas ya, masjid kita ni tolong sapu. Tuan-tuan kata, ustaz sapulah sendiri. Allah suruh kita, solatlah kamu ke atas Muhammad. Kita kata, ya Allah, kau selawatlah ke atas Muhammad. Faham tak apa kita buat? Kita lafazkan tu, kita lafazkan, ya Allah, engkau solatlah ke atas Muhammad. Sedangkan Allah Ta'ala kata, solatlah kamu ke atas Muhammad. Lafaz kita, ya Allah, engkau solatlah ke atas Muhammad. Tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan tolong kemas, ustaz kemaslah sendiri. Saya kata macam, saya suruh saya buat, saya balik. Apa? Okey. Imam Nawawi kata apa? Sebab Allah Ta'ala dah letak Nabi tempat tertinggi. Tak ada pujian, sanjungan lebih baik nak bagi pada Nabi. Kita letaklah apa benda sekalipun gelaran, takkan cukup untuk sampai pada had kemuliaan Nabi. Maka kerana itulah Nabi ajar kita ketika solat ke atas baginda, kita lafazkan Allah. Ini para sahabat belajar dengan Nabi. Para sahabat tanya, dia kata, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika? Kan qad arafna kaifa nusallim alaika, kaifa nusalli alaika fi salatina? Macam kami selawat kat engkau dalam solat kami. Nabi kata, qulu, sebutlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad. Maksudnya Nabi ajar. Dan lafaz Nabi ni takkan ada orang punya lagi baik banding lafaz Nabi. Cuma benda ni ada timbul. Salah seorang ulama mazhab Syafi'i, Syekh Zakaria Al-Ansari, dia kata beradab dengan Nabi lagi baik banding ikut sunnah. Betul? Beradab dengan Nabi lagi baik daripada ikut sunnah. Salah lah kan? Kita adab dengan Nabi, tapi kita lawan cakap Nabi, itu hina. Tak patut buat. Tapi dia bagi dalil lah. Kisah contoh macam Ali bin Abi Talib ketika tulis perjanjian di antara Nabi dengan orang musyrikin Mekah. Kan bila Ali tulis Bismillahirrahmanirrahim, kan lepas tu wakil musyrikin Suhaib bin Amr kata, kami kenal Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim kami tak kenal. Padam. Tulis macam kita biasa tulis Bismikallahumma. So Ali pun padam. Keren, padam. Kemudian tulis Bismikallahumma. Kemudian dia kata, ini adalah perjanjian di antara Muhammad. Ali tulis Muhammad Rasulullah dengan wakil Quraisy Suhaib bin Amr. Suhaib bin Amr cakap pula, kalau kami setuju engkau Rasulullah, kami lawan kau apa? Padam. Tulis macam kita biasa panggil Muhammad bin Abdullah.
Ali kata tak nak padam bukan sebab apa? Dia nak lawan, dia geram dekat Suhail. Bukan sebab dia nak langgar arahan Nabi. Nabi kata padam. Tak nak. Engkau Rasulullah, apa aku nak padam? Padam. Kan ketika tu Nabi kata mana dia? Mana dia? Dia kata sekian. Nabi garis. So Ali tulis balik Muhammad bin Abdullah. Jadi dia kata tengok, Ali beradab dengan Nabi, tak ikut arahan Nabi. Dia contoh itulah, tapi tak betul lah. Sebab ibadat bukan kias. Dalam ibadat, lafaz-lafaz solat macam tu tukarlah. Allahu Akbar kabira. Bukan Allah Akbar dia. Allahu Akbar kabira. Boleh? Tak boleh pula. Tak boleh lah. Lafaz solat ni tauqifi. Banyak zikir-zikir diajar oleh Nabi SAW kepada tauqifi, jangan tukar. Antara contoh paling mudah adalah zikir untuk solat, untuk tidur. Dalam Sahih Bukhari, Al-Bara' bin Azib, dia jumpa Nabi SAW, Nabi ajar dia adab untuk tidur. Nabi kata, idza ataita majja'aka, bila kau datang ke tempat tidur kau, kan, fatawadda wudu'aka lis-salah, wuduk macam wuduk nak solat. Summa taji' ala syaykikal aiman, kemudian baring pada sebelah kanan kau, sebelah kanan. Summa qul, kemudian cakap, sebut. Kata apa? So kata Allah, dia kata Allahumma inni sekejap, dia kata okey. Okey, dia kata Allahumma, dia kata Allahumma alja'tu, sekejap. Alja'tu zahri ilaika. Sebelum tu. Sekejap, lafaz dia. Ingat tak? Dia lupa depan tu. Tapi okey, di sini, pada asal di sini, dia, lafaz dia adalah Nabi SAW ajar dia kata dia kata mula sikit akhir. Dia kata Allahumma, dia kata aslamtu wajhi ilaika, aku serah wajah aku kepada engkau. Dia kata wa fawwadtu amri ilaika, aku serah urusanku pada engkau. Wa alja'tu dhahri ilaika, aku serah belakang badanku pada engkau. Raghbatan wa rahbatan ilaika, kerana harap dan takut pada engkau. La malja'a wa la manja minka illa ilaika, tiada tempat lari, tiada tempat selamat dari engkau kecuali pada engkau. Amantu bi kitabika allazi anzalta, aku beriman ya Allah dengan kitab engkau turunkan. Kemudian wa bi nabiyyika allazi arsalta, dengan nabi engkau yang kau utuskan. Wa bi nabiyyika allazi arsalta, nabi engkau utuskan. Al-Bara' bin Azib, dia cuba tu, dia ulang balik apa Nabi sebut sampai dekat ujung tu, dia kata wa bi rasulikal ladzi arsalta, dengan rasul engkau yang kau utuskan. Nabi terus tegur dia. Nabi kata, la, tidak. Wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, dengan nabi engkau yang kau utuskan. Soalan, Nabi Muhammad bukan rasul ke? Nabi Muhammad kan rasul. Tapi bila dia tukar lafaz nabi jadi rasul, Nabi kata apa? Tidak. Cakap apa? Dengan nabi engkau yang kau utuskan. Bukan Nabi downgrade diri dia kepada tempat. Tapi itu lafaz. Sebab tu Imam Ibn Hajar Asqalani ketika syarahkan hadis ni, dia kata dari sini kita faham dari hadis ni adalah semua zikir-zikir yang Nabi ajar sifat dia adalah tauqifi. Kita tak boleh tambah atau kurangkan pada zikir-zikir tersebut. Jangan tambah, jangan kurangkan. Bila kita tambah, kita kurang, itu masalah. Seolah-olah Nabi punya tak cukup. Nabi ajar tak bagus, kita punya bagus. Itu masalah dia. Berarti kadang bila orang kita tegur macam ni, orang marah. Dia kata apa salah pula, puji Nabi lebih tak boleh. Puji Nabi luar solat, tajuk lain. Tapi puji Nabi ketika dalam solat, lafaz solat tu tak boleh kita tambah. Once kita tambah saja, dia ada masalah. Jelas saya pun tak boleh lama sangat. Okay. Wallahu a'lam. Okay. InsyaAllah nanti kita sambung kemudian, kalau ada rezeki jumpa lagi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallam, alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.